Puncanya bermula daripada makanan. Makanan. Bila kita makan barang yang tidak elok, contohnya ada rimau yang disusukan kepada babi. Datuk berpuluh tahun dekat PPRM. Lepas tu sekarang ni pun Datuk ada terlibat dengan SPRM sebagai salah seorang ahli jadualkuasa di SPRM. Jadi kita tengok salah satu pada punca pada masalah-masalahnya rasuah. Rasuah ni sangat besar. Dia dah membumi mengakar dalam masyarakat ni sampai teruk begitu sekali. Orang Melayu yang dapat kuasa, orang Melayu yang jadi pihak berkuasa pun terlibat dengan rasuah. Malah pihak yang sepatutnya menjaga bab-bab ni pun terlibat dengan perkara-perkara tu. Datuk, apa masalah punca sebenarnya Datuk? Datuk dah lama kat sini kan? Sebenarnya kalau ikut kajian kita, puncanya bermula daripada makanan. Makanan. Bila kita makan barang yang tidak elok, contohnya ada rimau yang disusukan kepada babi. Di Thailand ni boleh tengok, boleh Google ya. Anak-anak rimau itu besar, tabiatnya macam tabiat babi, dia tidak mengaum lagi dah. Dia belang masih ada. Belang tu ada, tapi tinggal belang je. Mengaum tidak, garang tidak. Jadi kita pun kalau apa yang kita makan itu tidak baik, maka kita akan menghadapi perkara ini. Itu daripada sudut makanan yang ada baru ni kan, yang daging yang diimport daripada luar negara yang patutnya daripada Australia, rupanya daripada Bolivia yang tukar pelekat di dalam free trade zone ini contohnya. Benda ini terjadi dan bidangan makan ini sebenarnya tak boleh masuk ke negara kita, tapi dia masuk juga, dicuri lah jalan keluar, dia masuk kat free trade zone, lepas tu dia edarkan daripada free trade zone ni kot lori hantar ke Kedah, ke mana-mana lah. Jadi label halal daripada Australia. Tapi bukan setakat tu, kalau kita pergi hari ini, kita pergi ke Pasar Borong, ada makanan yang tak ada label pun. Jadi kita ambil mudah. Bila kita ambil mudah, daripada makanan yang tidak halal, hati kita jadi rosak. Dan kalau kita ikutkan, doa adalah senjata orang mukmin. Jadi macam mana kita nak berdoa kalau hati kita ataupun darah daging kita tercemar dengan berbagai makanan yang tidak halal. Dan ditambah pula yang saya cakap tadi, pergi kerja lambat, balik cepat, curi 1 jam, itu pun kita bagi anak-anak kita makan. Jadi itu juga melemahkan jiwa kita. Jadi ini yang berlaku. Jadi sebab itu kita bercerita pasal makanan yang baik, nak rempah yang baik. Ini tengok kena rempah, buat ni dengan anjing, dengan apa benda lah kata-kata. Jadi kita juga perlu dipersalahkan pasal apa yang ada hari ini adalah disebabkan kelemahan kita. Cuma Datuk, bila dekat situ kan, sebab kita rakyat Malaysia dah terprogram terprogram, nampak cop halal saja, okey benda tu halal. Tapi macam Datuk kata tadi, bila kes yang daging tu daripada Bolivia masuk ke sini, diberi cop halal oleh pihak-pihak yang tak bukan dicuri. Curi tukar cop iyalah surat beranak bawa buat. Maknanya dia menipu dekat situ lah. Jadi kita dah terbiasa dengan bahawa kita percaya dengan satu logo dekat situ. Jadi bab check and balance tu. Check and balance, siapa yang nak pergi siasat dekat pusat-pusat beli belah ni, nak pergi check satu benda ni supaya benda ni tak berlaku tu. Pasal kita ni program kita mudah. Nopok halal. Nopok halal ke? Nolat halal. Jadi ini yang kita perlu lihat kembali. Contohnya ya, saya nak cerita, mungkin sedikit pendapat lah. Contohnya kita beri orang bukan Islam ambil sijil halal kalau dia patuhi. Okey. Maknanya kita buka pasaran saja. Apa kita dapat? Saya nak tanya, apa kita dapat daripada sijil halal? Dapat makan lah. Tapi adakah itu cukup? Kerana ia tidak membawa kebaikan ekonomi pada orang Islam yang tak ada, kadang-kadang tak ambil sijil halal pun. Contohnya. Tapi ini patutnya kita semua pihak mencari kaedah macam mana nak ubah ini semua. Contohnya, bila dia dapat siapa-siapa nak ambil sijil halal JAKIM perlukan mereka pergi ambil kursus. Yang pergi ambil kursus ni pegawai yang dilantik. Tuan kedai, owner business, dia pun tak faham. Lu pergi ambil halal apa benda, dia tak faham. Dan kita telah rugi. Pasal sebenarnya patutnya syarat yang dibubuh adalah pemilik syarikat kena hadir, dengar apa benda halal. Pasal dia pun tak tahu. Yang salah kita lah, patutnya kita make sure you kena ambil khusus, you faham, oh Islam ni macam ni, oh darah dia keluar, racun keluar, penyakit keluar, apa kebaikan Islam, gunalah itu untuk berdakwah. Jadi mana yang kita berdakwah, kalau kita kata ikut Rasulullah, berapa banyak yang kita berdakwah, berapa banyak yang kita berjihad, berapa banyak yang kita berniaga, yang mana telah dijadikan
satu contoh kepada kita untuk mengikut Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Jadi ini semua perlu dilihat kembali dan perlu dilakukan segera oleh kita semua. Maknanya kita semua perlu buat sesuatu untuk membawa kesedaran ini, untuk sedia berjuang dan melakukan sesuatu. Berjaya atau tidak itu soal lain, macam burung yang nak padamkan api tu kan. Jadi maknanya kerja kita buat, so kita buat ke tidak. Jadi kita lihat kembali balik cerita rasuah tadi. Rasuah ini bukan baru, dia berlaku telah lama dan dia kadang-kadang jadi budaya. Dan kita pun alhamdulillah, mungkin kita kalau kita kat situ pun kita rasuah juga, pasal dah jadi budaya dah. Kalau tak rasuah, benda tu tak cool ke, pendapatan tak ada ke, ataupun disisihkan. Jadi ini yang perlu kita ambil azam, tak mau rasuah. Dan satu lagi yang kita ambil, yang perlu ambil azam yang betul-betul adalah sistem riba. Jadi dah nyata bila kita ambil riba, kita berperang dengan Allah dan Rasul. Cuba bayangkan, ini bukannya ayat biasa yang saya tak tahulah, mungkin benda ini ada makna yang lain daripada itu, tapi kalau ikut yang biasa, mudah. Rasuah, you berperang dengan Allah dan Rasul. So kita ni siapa? Dan bila yang kita boleh berjaya kalau kita azam pun tak ada? Contohnya kita kata okey, pasal kita akan terlibat dengan rasuah, beli rumah lah dululah apa benda kan. Jadi kita patutnya pergi kepada keluarga kita, mula daripada sekarang kita nak ramai-ramai kita berazam, kita nak mengelak dan lari daripada riba. Tapi dah buat azam ke belum? Korang-korang ada azam ni, azam pun tak sempat nak buat. Dengan cucu kita dah kita kata ini tak boleh ni, jangan ambil macam ni. Jadi proses pendidikan itu amat perlu supaya kita tanamkan sesuatu dalam hati, dan insya-Allah dengan kesungguhan kita Allah beri kita ruang. Jadi kalau yang riba pun yang kita tengok, contohnya dalam Islam kita cerita pasal kita tak boleh kena ada riba, tapi saya tengok dalam sistem agensi yang ada pun lambat bayar cukai tertentu pun kena interest juga. Jadi ini kita perlu bawa kesedaran ini dengan bersungguh-sungguh supaya ia menjadi suntikan kepada jiwa kita untuk menghadapi cabaran yang akan datang ni yang lebih teruk lagi.